Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi untuk subjek sains tingkatan 4 tahun 2021. Okey. Jadi saya perlukan buku teks semasa pengajaran ni, buku teks dan juga modul tingkatan 4 yang awak dah ambil di sekolah sebelum ni. Okey. Pertama sekali saya nak awak buka buku teks. Tengok di bahagian kandungan. Bahagian kandungan. Okey. Apa yang kita nak belajar? Okey, tengok di bahagian kandungan. Mula-mula sekali kita nak pergi kepada tema 1. Tema 1 iaitu kaedah saintifik. Okey. Tema 1 kaedah saintifik. Dalam kaedah saintifik ni, dia merangkumi bab 1, bab 2, bab 3. Ni semua kaedah saintifik. Tema kaedah saintifik ada 3 bab. Okey. Kita tengok bab 1 dulu. Bab 1 ada 3 subtopik. 1.1 peralatan perlindungan diri. 1.2 pembuangan bahan sisa. Dan 1.3 pemadam kebakaran. Okey, jadi untuk hari ni kita nak pergi kepada 1.1 dulu. Kalau sempat nanti kita sambung kepada 1.2. Okey. Kita pun tengok buku teks muka surat. Okey, muka surat berapa ni? Tengok buku teks muka surat 2. Okey. Langkah keselamatan di dalam makmal. Okey. Bab 1, 1.1. Langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, untuk langkah keselamatan dalam makmal ni, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 4, 1.1 peralatan perlindungan diri. Okey. Kita baca dan kita fahamkan. Okey, saya baca. Awak tengok. Anda telah mempelajari peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal di tingkatan 1. Awak dah belajar dah masa di tingkatan 1. Demi menjaga keselamatan anda ketika berada di dalam makmal, terdapat pelbagai jenis peralatan perlindungan diri yang perlu anda tahu dan perlu digunakan dengan cara yang betul. Okey. Peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Saya highlightkan. Peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Peralatan perlindungan diri. Apakah peralatan perlindungan diri? Ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Inilah maksudnya peralatan perlindungan diri. Ini maksud dia ni. Okey. Antara contoh-contoh peralatan perlindungan diri. Okey, boleh tengok satu-satu. Goggle, cermin mata makmal. Apa fungsinya? Melindungi mata daripada terkena bahan kimia seperti yang bahaya lah. Asid, bromin, amonia, logam reaktif. Nak melindungi mata daripada kena bahan yang bahaya. Okey, senang. Topeng muka, mask yang kita pakai waktu PKP tu. Melindungi hidung dan juga mulut. Hidung dan mulut. Daripada apa? Daripada terhidu. Bahan yang sengit, mudah meruap serta debu-debu. Sarung tangan makmal. Sarung tangan makmal yang diperbuat daripada getah. Melindungi tangan lah daripada bahan kimia yang bahaya. Baju makmal. Okey. Baju makmal terdiri pada lapisan keselamatan dan mudah untuk dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Baju makmal penting melindungi baju daripada rosak. Jadi kalau tu kena tumpah ke, terkena asid ke, jadi baju awak selamat, tak rosak. Dan kasut bertutup. Kasut bertutup
Macam kasut sekolah awak pakai tu. Okey, perlu dipakai ketika berada dalam makmal. Fungsinya melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia ataupun kaca sekiranya bahan radas awak pecah. Okey. Yang ini adalah peralatan perlindungan diri. Seterusnya kita tengok muka surat 5 buku teks. Surat 5, peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Ini peralatan perlindungan diri yang ada di dalam makmal. Okey, antara peralatan ini adalah, kita baca dulu. Peralatan perlindungan diri yang disediakan di dalam makmal adalah seperti penyiram kecemasan. Penyiram kecemasan. Mana dia? Penyiram kecemasan. Okay, yang ni. Penyiram kecemasan ni. Penyiram kecemasan. Pembilas mata. Pembilas mata yang ni. Okay, ni pembilas mata. Kebuk wasap. Kebuk wasap yang ni. Dan kabinet aliran lamina. Yang ni lah. Okay, ada 4. Walaupun terdapat alat-alat perlindungan diri di dalam makmal, setiap kemalangan atau cedera mestilah dilaporkan segera kepada guru. Walaupun ada alat-alat ni, kalau berlaku apa-apa pada awak, terus bagi tahu cikgu. Okey, kita tengok satu-satu. Apa kegunaan setiap satu. Jadi untuk peralatan perlindungan diri ni, awak tengok benda tu, awak kena tahu nama dia. Lepas tu awak kena tahu apa fungsi dia. Okey, kita tengok satu-satu. Kabinet aliran laminar. Okey, macam akuarium. Kan? Okey, macam ni lah. Tapi besar lah benda ni. Digunakan untuk mengelakkan kontaminasi. Kontaminasi tu maksudnya tercemar. Mengelakkan pencemaran. Semasa aktiviti yang berkaitan dengan mikrobiologi. Maksudnya aktiviti yang menggunakan mikroorganisma halus. Seni. Okay. Mengelakkan jangkitan, mengelakkan pencemaran. Okay. Untuk aktiviti yang gunakan mikroorganisma, mikrobiologi. Mikrobiologi tu maksudnya organisma yang kecil-kecil yang kita tak nampak dengan mata kasar, yang kita guna mikroskop untuk tengok tu. Okey. Seterusnya kita ada kebuk wasap. Okey, macam dia hampir macam nak sama, tapi ada beza sikit. Digunakan untuk menjalankan eksperimen bila kita gunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, bahan yang beracun, bahan yang mengakis dan juga bahan yang berbau. Jadi kena gunakan kebuk wasap. Yang tadi lain sikit. Seterusnya penyiram kecemasan. Macam shower mandi je. Okey. Digunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan ataupun pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Lebih kurang macam shower kat rumah kita tu. Dan yang last sekali, pembilas mata. Pembilas mata untuk membilas mencuci mata. Bukan tangan, mata. Yang terkena bahan kimia dengan segera. So ada 4. Mudah kan? Tak susah. Okey. Jadi untuk 1.1 inilah yang awak kena belajar. Senang saja. Okey, bila awak dah selesai buat 1.1 dalam buku teks ni, 1.1 hanyalah daripada muka surat 4 sampai 5 saja. Ada 2 saja muka surat. Jadi kita nak beralih kepada modul bab 1. Modul bab 1. Awak semua dapat benda ni kan? Okey, kita tengok muka surat yang pertama. Surat yang pertama daripada 18 muka surat. Okey. Ini yang atas ni nota macam dalam buku teks. Sama macam dalam buku teks. Kita terus pada soalan. Okey, soalan. Nyatakan fungsi bagi setiap perlindungan diri pada murid tersebut. Fungsi. Nyatakan fungsi.
Nyatakan fungsi. Nyatakan fungsi. Jadi boleh refer buku teks lah. Boleh refer buku teks muka surat 4. Dan juga awak juga boleh refer nota yang dekat atas ni. Ambil jawapan tu. Ni jawapan. Daripada sini dan juga buku teks. Mana-mana pun boleh. Sama. Okey, awak buat itu. Nombor 2. Soalan. Nyatakan tempat. Nyatakan tempat. Dia nak tempat yang perlu digunakan bagi situasi di bawah. Ahmad ingin menjalankan satu eksperimen. Eksperimen apa? Berkaitan dengan sampel mikrob. Berkaitan dengan sampel mikrob. Sampel mikrob. Okey, ambil note sikit. Ambil apa ni, kamu peka sikit. Dia nak sampel mikrob. Oh, sampel mikrob. Cadangkan peralatan yang perlu dia gunakan. Cadangkan peralatan. Kalau nak guna sampel mikrob. Sampel mikrob ni nak gunakan bahan mikrobiologi. Jadi, kat mana dia kena buat? Boleh cari kan? Jawapan kan? Cikgu tak nak bagi jawapan lah. Awak cari ya. Okey, nombor 1 ada, siap. Nombor 2 siap. Nombor seterusnya. Masih lagi soalan nombor 2. Okey. Ali ingin melakukan tindak balas antara bahan apa ni? Amonia pekat dengan asid hidroklorik pekat. Bahan kimia kan? Berikan peralatan yang perlu Ali gunakan. Okey. Berikan peralatan yang dia perlu guna dan jelaskan fungsi alatan tadi. So, dia kena guna apa? Dia kena guna yang ni kan? Kenapa dia perlu guna benda ni? Sebab bahan yang dia nak guna tu, amonium pekat dengan asid hidroklorik tu adalah merupakan bahan yang ni dia jawapan dia. Jawapannya sebab bahan yang dia nak guna tadi adalah bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, menghakis dan berbau. Jadi, ini jawapan dia kat situ. Okey, settle. Senang kan? Seterusnya kita tengok yang ni sama macam tadi. Okey. Muka surat seterusnya, modul lagi. Okey, latihan 2. Perlindungan diri. Labelkan peralatan perlindungan berikut dengan betul. Yang ni apa? Ni tanda apa? Boleh tengok muka surat 4. Muka surat 4 lah. Ini apa? Apa? Okey. Maksudnya semua jawapan ada dalam buku teks. Nombor 2. Apakah yang dimaksudkan dengan perlindungan diri? Perlindungan diri. Jawapannya juga ada di muka surat 4. Awak cari kat situ. Okey, nombor 1 boleh jawab, senang. Nombor 2 senang, tak ada masalah. Nombor 3, padankan peralatan berikut dengan fungsi yang betul. Padankan saja. Contoh sarung tangan, apa fungsi dia? Yang ni kan? Macam tu. Jadi awak carilah. Okey, yang ni pun senang. Nombor 4. Kebok WhatsApp digunakan untuk menjalankan kebok WhatsApp. Kebok WhatsApp. Dia punya kata kunci dia kebok WhatsApp. Digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang tertentu sahaja. Tandakan bahan tersebut. Tadi apa kalau kita tengok kebok WhatsApp? Kalau awak boleh tengok balik buku teks. Kebok WhatsApp kita gunakan untuk mengendalikan bahan yang mudah terbakar. Ini simbol apa ni? Ini simbol mudah terbakar. Jadi awak
dekat dalam modul awak tu, tulis nota tambahan, tulis sini. Ini kalau tak ingat lah. Bahan mudah terbakar. Ni. Boleh tak guna bahan ni? Boleh lah. Yang seterusnya gambar apa ni? Bahan mudah meletup. Ni meletup, bahan mudah meletup. Rasanya dalam makmal kita jarang gunakan bahan mudah meletup. Bahaya. So kita tak mau pakai. Okey. Yang seterusnya bahan mudah mengakis. Yang ni mengakis. Kalau rasa tak tahu, tulis dalam modul awak tu. Dan yang ini adalah bahan radioaktif. Kita tak guna dalam makmal, kita tak guna bahan radioaktif. So ada berapa bahan kita boleh guna? 2. Okey, yang ni kita dah jawab. Nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan pembesaran sebuah botol reagen yang digunakan oleh seorang murid ketika menjalankan suatu eksperimen. Semasa ingin memindahkan larutan tersebut ke dalam tabung uji, larutan tersebut tiba-tiba terpercik sedikit pada matanya. Kan? Cadangkan satu langkah yang perlu dilakukan pada murid tersebut. Okey. Dia kena buat apa? Kalau dah terpercik kat mata dia. Tiba-tiba terpercik, dah terpercik. Apa yang dia perlu buat? Dan cadangkan satu alat perlindungan diri untuk dia. Lain kali kalau tak nak bagi terpercik, nak kena buat apa? Okey, bila mata dah terpercik, dia kena pergi dekat mana? Boleh tengok buku teks muka surat 5. Langkah dia muka surat 5. Pergi dekat buku teks muka surat 5, tengok alat apa yang dia kena pakai. Dan cadangkan satu langkah. Cadangkan satu alat perlindungan diri baginya. Next time, kalau dia nak elakkan daripada terpercik bahan yang berbahaya, dia kena buat apa? Next time. Tadi dah terpercik kan? Okay. Bila next time, kalau dia nak elakkan daripada terpercik, dia kena buat apa? Dia kena pakai apa? Jadi, refer buku teks muka surat 4. Senang Okey, nombor 5 kita dah settle. Seterusnya kita ke muka surat 3. Soalan objektif. Okey. Manakah padanan perlindungan diri? Manakah padanan peralatan perlindungan berikut di dalam makmal adalah tidak betul? Tidak betul. Yang salah. Okey. Jadi highlightkanlah. Dia kata yang tidak betul. Okey, tidak betul. Tidak betul. Yang tak betul. Google. Maksudnya betul. Ni baju makmal. Kasut bertutup. Yang ni yang salah ni. Sebab apa salah? Yang ni adalah sarung tangan kain. Sarung tangan yang kita masak kat rumah. Sebenarnya kena pakai sarung tangan getah. So, ni jawapan dia. Satu. Nombor 2. Satu eksperimen melibatkan tindak balas di antara asid hidroklorik pekat. Okay, highlightkan perkataan tu apa dia. Asid hidroklorik pekat. Asid hidroklorik pekat dengan larutan amonia pekat. Dua-dua ni bahan jenis mengakis. Di manakah tempat yang paling sesuai? Boleh cari kot lah. Senang. Awak buat sendiri yang ni. Nombor 3. Larutan yang mempunyai simbol manakah yang perlu dibuka dan mesti dijalankan di dalam kebut WhatsApp? Yang mana? Nak guna alat tu, okey, bahan mudah meletup. Dalam makmal kita jarang pakai bahan yang mudah meletup. Jarang sekali. Radioaktif memang tak ada. Yang B ni bukan simbol. Bukan simbol bahan dalam sains. Yang ni memang tak ada. Ni memang tak ada. Tak ada apa jawapannya? A. Rajah
Di bawah menunjukkan peralatan di dalam makmal. Apakah nama peralatan ni? Boleh tengok buku teks muka surat 5. Okey. Semua kita dah jawab. Okey, ada satu lagi. Muka surat 4. Rajah 2.1 dan rajah 2.2 menunjukkan peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Okey, dia bagi dua rajah. Namakan peralatan tersebut. Just namakan saja. Namakan saja peralatan tersebut. Boleh tengok buku teks kan? Okey, senang. Boleh buat. B. Terangkan perbezaan kedua-dua peralatan tersebut daripada fungsinya. Jadi tengoklah buku teks. Muka surat 5, fungsinya. 2.1 tu untuk apa? Untuk apa? 2.2 guna untuk apa? Buku teks. Muka surat 5. Okey. Senang. Terdapat beberapa bahan tertentu saja mesti dikendalikan menggunakan peralatan 2.2. Tandakan right bagi bahan tersebut. Okey. C. Bahan mudah terbakar. Bahan mudah meruap. Bahan mudah menghakis. Yang meletup jangan kita guna dalam makmal. D. Ketika hendak mengendalikan bahan yang ditandakan pada C, seorang murid seharusnya memakai bagi melindungi sebarang kecederaan. Namakan alatan tersebut. Okey, boleh cari dalam buku teks ada alatan apa. Senang. E. Peralatan pada rajah manakah yang kebiasaannya berada di dalam makmal biologi? Apa yang ada dalam makmal biologi? Peralatan pada rajah manakah? Peralatan pada rajah manakah? Rajah yang mana? Rajah 2.1 ke rajah 2.2? Yang ada pada makmal biologi. Makmal biologi ni makmal yang berkaitan dengan benda-benda kita nak tengok mikroskop, nak tengok mikroorganisme, peralatan apa yang sepatutnya ada. Okey. Dan F lagi sekali dia suruh kita labelkan tempat kosong. Okey, senang. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk 1.1.